Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi untuk video saya yang telah saya siapkan beberapa hari yang lepas, iaitu mengenai sistem autentikasi asas, saya menerima satu komen di mana dia meminta saya untuk melakukan login untuk multi user. Jadi multi user kat sini yang dimaksudkan ialah jika pengguna yang log masuk ke dalam sistem kita ialah seorang pelajar, maka dia akan dibawa ke page pelajar. Dan jika yang log masuk adalah seorang pensyarah ataupun lecturer, maka dia akan dibawa ke page lecturer. Jadi jika kita lihat pada keadaan ini, kita memerlukan penggunaan authorization, iaitu di mana kita membenarkan, kita memberi akses untuk peranan yang tertentu sahaja. Jadi di dalam bahasa Inggeris kita panggil keadaan ini sebagai Role Based Access Control ataupun RBAC. Jadi jika di bahasa Melayu kan, terma tersebut dia bermaksud jika peranan pengguna tersebut ialah pelajar, maka dia hanya boleh melaksanakan peranan sebagai seorang pelajar saja. Dan jika dia adalah seorang pensyarah, maka dia boleh laksanakan peranan seorang pensyarah sahaja. Okey, jadi kita akan buat satu lagi kolom. Tekan structure di sini, saya akan zoom masuk supaya nampak lebih jelas. Dan di bahagian sini, after password ni, tekan go. Dan untuk kolom yang kita akan cipta ini, kita akan berikan nama sebagai peranan. Okey. Jenis data ini akan menjadi jenis data enum ataupun enumeration ataupun enumerate lah. Okey, jadi enumerate ni kita boleh simpan banyak data yang telah disediakan. Jadi semua data ini telah disediakan begini: pelajar, pensyarah. Dan saya tekan go. Jadi untuk kolom peranan ini, ia hanya boleh diisi oleh dua nilai saja, iaitu sama ada pelajar ataupun pensyarah. Dan untuk default, kita boleh define ataupun kita boleh beritahu lah kalau kolom ini tidak dimasukkan apa-apa nilai, jadi kita akan ambil nilai default ini. Jadi default ialah pelajar. Okey, saya akan buang kosong ni. Okey, pastikan nama peranan type enum. Dan jumlah panjang ni anda tekan saja di sini. Values for kolom peranan iaitu pelajar dan pensyarah. Default kita akan ambil nilai pelajar. Dan itu saja, tekan save. Dan kita berjaya membuat kolom baru iaitu kolom peranan. Jadi kalau seperti yang saya cakap tadi, kalau kolom peranan ni kosong, dia akan isi dengan nilai pelajar iaitu nilai default lah. Okey, dengan menggunakan peranan di sini, apa yang kita boleh buat ialah pergi ke logmasuk.php yang kita dah cipta untuk video yang lepas. Kalau anda perasan di sini kita ambil semua data daripada pengguna tersebut. Jadi dengan menggunakan data-data ini, kita boleh menggunakan data ini untuk simpan di bahagian session yang kita tahu session ini disimpan di bahagian pelayan ataupun server. Dan bila disimpan di bahagian server, session ataupun peranan yang kita telah simpan dalam session ni, dia akan orang panggil persist lah dalam bahasa Inggeris kan. Dia akan, kalau kita pergi ke mana pun, kita akan bawa nilai peranan kita itu bersama dengan kita. Okey, jadi apa yang saya boleh buat ialah saya akan masukkan ke dalam session peranan. Jadi role ya, peranan dia ialah kita ambil daripada data peranan. Jadi untuk contoh, kalau untuk data devzat ini, peranan dia ialah pelajar dan yang akan disimpan dalam session peranan ialah pelajar. Jadi setakat itu saja. Saya pun nak simpan ID dan saya juga nak simpan nama /data username. Okey, lepas tu apa yang kita boleh buat ialah
kita gunakan switch statement. Saya akan besarkan switch statement, di mana di dalam switch statement ini kita akan menggunakan session peranan sebagai pemboleh ubah untuk kita ukur nilai apakah yang terdapat dalam session peranan sekarang ni. Okey, jadi kita ukur untuk yang pertama, kes yang pertama, jika nilai tersebut ialah pelajar, maka kita akan bawakan dia pergi ke pelajar.php, dan jangan lupa untuk letak break. Lepas itu kes yang kedua iaitu pensyarah. Jika pengguna tersebut ialah seorang pensyarah, maka dia akan di location, anda kena ingat, anda kena letak L besar, dan selepas anda letak titik bertindih ni, pastikan ada selang, pastikan ada jarak di antara titik bertindih ini dengan ayat yang seterusnya. Jadi location, saya akan bawa pergi ke pensyarah.php, break. Lepas itu akan ada lagi satu, iaitu default. Ini bermaksud jika pelajar tersebut, maksud saya jika pengguna tersebut tidak mempunyai peranan, maka dia akan dihantar ke index.php. Dan di sini anda tak perlukan break lah. Okey, jadi kita boleh test sekarang. Sebelum tu kita kena cipta dahulu file pelajar.php. Okey, ini pelajar.php, dan lagi satu ialah pensyarah.php. Saya akan test saja di sini. Okey, echo anda ialah seorang pelajar. Di sini juga saya akan tulis anda ialah seorang pensyarah. Okey, kita boleh cubalah sekarang. Saya refresh di sini. Username Fzain, kata laluan admin. Saya log masuk. Saya akan dibawa ke pelajar.php kerana peranan saya sekarang ialah seorang pelajar. Jadi jika saya cuba masuk ke, walaupun peranan saya sekarang ialah seorang pelajar, jika saya pergi ke pensyarah.php, saya masih boleh masuk ke page pensyarah ni lah. Jadi apa yang kita boleh buat ialah di bahagian pelajar atas ni, masukkan session start. Dan seperti yang saya cakap tadi, kita simpan peranan kita di bahagian server. Jadi jika kita pergi ke mana-mana pun, peranan itu akan ikut bersama kita. Jadi kita boleh buat if session.peranan is not equal to pelajar, maka kita bawakan dia pergi ke index.php. Okey, jadi kita akan buat perkara yang sama untuk pensyarah, cuma bezanya kita tukar pelajar dengan pensyarah. Okey, saya save. Dan jika saya pergi ke pensyarah, saya akan dibawa ke index.php kerana peranan saya sekarang bukan seorang pensyarah tetapi seorang pelajar. Jadi kalau saya pergi ke pelajar.php, maka saya boleh akses pelajar.php kerana peranan saya sekarang ialah seorang pelajar. Okey, jadi kita boleh cipta lagi satu user, Ali, kata lalu apa Ali. Saya akan daftar akaun. Tidak, saya mendaftarkan pengguna baru kerana daftar PHP. Saya tidak masukkan nilai untuk yang takhir. Jadi saya akan masukkan nilai pensyarah. Okey, kita akan cuba sekali lagi. Berjaya mendaftarkan pengguna baru. Jadi kalau saya refresh di sini, kita akan dapat Ali, password Ali, dan peranan dia ialah seorang pensyarah. Jadi kita akan pergi ke index.php. Kita akan cuba log masuk sebagai Ali. Log masuk dan kita akan dibawa ke bahagian pensyarah.
index.php, kerana Ali sekarang ni dia peranan dia ialah seorang pensyarah. Dan jika kita cuba pergi ke pelajar.php, kita akan dibawa semula ke index.php kerana peranan kita ialah seorang pensyarah dan bukan seorang pelajar. Jadi kita juga boleh di bahagian index.php ni, kita nak bagi pilihan untuk user pilih sama ada dia ingin mendaftar sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang pensyarah. Kita boleh menggunakan select, dan nama ini akan diberi sebagai peranan, label peranan, label peranan, peranan. Dan di dalam select kita perlu masukkan pilihan yang user boleh pilih. Jadi yang pertama ialah option, value ialah pelajar jika dia pilih pelajar, dan option yang kedua ataupun pilihan yang kedua ialah pensyarah sekiranya dia adalah seorang pensyarah. Jadi pergi ke sini, saya refresh dan kita dapat di sini peranan. Saya akan letak BR lagi satu ke sini untuk ada ruang sikit. Jadi di sini kita boleh pilih sama ada kita seorang pelajar ataupun seorang pensyarah. Tapi ini baru di bahagian front end. Kita juga perlu ubah di bahagian back end, di bahagian daftar.php. Di sini anda akan ambil nilai daftar peranan /post peranan, tak silap saya peranan index.php. Okey, kita dah bagi nama peranan di sini, jadi kita kena letak peranan di /post ni. Dan di bahagian akhir yang saya letak pensyarah tadi, gantikan dengan daftar peranan. Okey, kita boleh check, saya refresh, username Abu, kata laluan Abu, peranan dia ialah seorang pensyarah, dan kita akan daftar akaun dan berjaya mendaftarkan pengguna baru. Jadi kalau kita pergi ke database atau pengkalan data kita, saya refresh, dan Abu mempunyai peranan pensyarah. Dan bila kita cuba log masuk menggunakan akaun Abu, index.php, kalau letak Abu, kata laluan pun Abu, log masuk, dan kita akan dibawa ke page pensyarah kerana Abu sekarang peranan dia ialah seorang pensyarah. Jadi kalau anda nak tengok, kalau saya cuba daftar sebagai seorang pelajar, jadi saya akan nama Siti, kata laluan pun Siti, peranan ialah seorang pelajar, daftar akaun dan berjaya mendaftarkan pengguna baru. Kita pergi semula ke index.php, kita log masuk sebagai Siti, log masuk, dan kita akan dibawa ke page pelajar kerana kita ialah peranan Siti sekarang ialah seorang pelajar. Okey, harap video ini dapat membantu untuk anda memahami macam mana kita boleh menyekat pengguna yang tidak mempunyai peranan untuk mengakses page tersebut dengan menggunakan cara session. Okey, jadi setakat itu saja kali ini video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.